Kita akan ada satu sambutan Majlis Rumah Terbuka Malaysia di Pavali tahun 2021. Setelah sekian lama pandemik berlanda di negara kita, ini adalah kata antara acara yang sebenarnya dinantikan untuk masyarakat Malaysia, terutamanya bagi perayaan di Pavali. Jadi kita ingin bercakap dengan lebih lanjut Munawar berkenaan dengan topik ini. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio kami. Bawakan Dr. Tan Awang Besar selaku Setiausaha Bahagian Dasar Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTAK. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi, terima kasih. Dan kita pasti Majlis Rumah Terbuka Malaysia di Pavali 2021 ini akan menjadi satu perkara ataupun majlis yang dinanti-nantikan untuk seluruh keluarga Malaysia. Setelah sekian lamanya sejak pandemik melanda, kita dah tak ada Majlis Rumah Terbuka seperti kebiasaan tahun-tahun sebelum pandemik melanda. Perayaan besar kita sering adakan Majlis Rumah Terbuka. Ia sebagai satu tanda untuk mengeratkan hubungan silaturahim, kekeluargaan antara kita, masyarakat berbilang kaum di negara kita. Jadi mungkin untuk permulaan ini Doktor, boleh ceritakan berkenaan Majlis Rumah Terbuka Malaysia di Pavali 2021 ini, Doktor. Okey, terima kasih. Kalau kita masih ingat, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sentiasa setiap tahun mengadakan sekurang-kurangnya 6 perayaan besar, ya. Dan termasuklah MRTM Tahun Baru Cina, MRTM Hari Raya Aidilfitri, MRTM Tadau Keamatan, Hari Gawai, Christmas. Dan kalau ikut urutan yang akan datang Christmas. Yang sekarang kita akan sambut ikan adalah di Pavali. So perayaan di Pavali ini akan diadakan pada seperti yang disebut tadi oleh Syuhada pada 13 Oktober ini di pekarangan Lanai Matic, ya. Lanai Matic. Laman Lanai Matic bermula jam 10 hingga 10 malam. Dan kalau kita lihat biasanya yang kehadiran dari segi tetamu, tetamu yang hadir adalah daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum inilah, ya, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri kabinet, dan juga tetamu-tetamu jemputan khas. Dan seperti juga tahun ini kita rasa bertuah lah, kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sudi untuk merasmikan majlis MRTM di Pavali pada kali ini. Dan secara pelaksanaan program ini akan disiarkan secara langsung melalui RTM dan juga melalui Facebook MOTAK lah, My MOTAK pada hari berkenaan lah. Dan dari segi sambutan ni akan diisi dengan program-program yang istimewa lah sebenarnya dengan di Pavali. Sebab kita lihatkan bahawa kita memang dah semakin teruja, ya, nak melihat apakah pendekatan yang dibawa semasa di Pavali. Orang itu tanya-tanya kan. Ialah sebab kita sekarang dalam norma baru. Bayangkan hampir 2 tahun kita berehat tanpa majlis rumah terbuka. Betul. Kan. Jadi apabila wujudnya ataupun rumah terbuka di Pavali diadakan pada tahun ini, ramai tertanya apakah antara perkara ataupun pengalaman yang mungkin mereka rasai untuk majlis rumah terbuka kali ini. Cuma Doktor kalau boleh kongsikan, ialah kalau sebelum ini seperti Munawar kongsikan untuk mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Tapi sekarang ini sebab pandemik, silaturahim itu mungkin sedikit terputus disebabkan kita nak elakkan jangkitan dan sebagainya. Jadi apakah antara pendekatan yang diambil oleh pihak MOTAK terutamanya untuk memastikan agar SOP itu dilaksanakan tetapi silaturahim juga kekal terjalin? Betul, terima kasih. Seperti juga program-program yang sebelum ini, kita mengalu-alukan, ya, kehadiran orang ramai yang terdiri daripada berbagai kaum lah. Dan yang penting walaupun jauh atau dekat, tetapi suasana meraihkan di Pavali itu dirasai oleh seluruh keluarga Malaysia. Yang kita lihat yang disiarkan secara langsung, yang disiarkan secara Facebook kementerian, kita dapati suasana perayaan itu ada. Dan pada hari kejadian, orang ramai akan datang. Dan sudah pasti dari segi aspek keselamatan, kesihatan, SOP itu seperti yang disaran oleh kerajaan. Dan
MKN sendirilah telah memberi peringatan bahawa program ini akan menjadi tanda aras kepada pelaksanaan program-program yang akan datang. Jadi selain pada pendaftaran yang kita perkenalkan kepada orang ramai untuk datang, dan kehadiran mereka adalah mengikut slot-slot yang ditetapkan. Sebagai contoh, pukul 10 hingga 12 kumpulan yang pertama, 12 hingga 2 kumpulan yang kedua, dan seterusnya 2 hingga 4 dan 4 hingga 6. Dan disambung semula pada malam, sebab malam adalah majlis, kita anggap sebagai majlis kemuncak lah dari segi sambutan perayaan di Bali pada tahun ini. So dari segi aspek keselamatan itu, apabila orang ramai datang, selain yang berdaftar mengikut masa tersebut, satu-satu masa 1,500 orang, di mana 500 kita anggarkan secara walk-in, 1,000 adalah secara pendaftaran. Maknanya yang berdaftar cepat proses untuk mereka masuk ke tempat untuk melihat dari segi pengisiannya lah. And bagi mereka yang walk-in akan mengambil sedikit masa. Sebab itu saya menyarankan orang ramai scan barcode, ya, dan mengisi borang lebih awal. So apabila datang senang dari segi pendaftaran nanti, tidaklah menunggu masa yang lama. Sebab itu salah satu kaedah bagaimana kita mempercepatkan proses kemasukan rakan-rakan kita yang sama-sama ingin meraihkan sambutan di Bali ini. Baik, dan seperti yang doktor nyatakan tadi, atau caranya akan bermula dari jam 10 pagi sehingga 10 malam, 12 jam doktor. Ya, jadi betul. boleh kongsikan kepada penonton apa antara pengisian-pengisian utama dan juga artis-artis yang akan membuat persembahan dalam MRTM di Bali 2021 ini. Okey, terima kasih. Saya sendiri pun teruja sebenarnya nak menceritakan tentang program-program yang dilaksanakan. Sebenarnya program-program ini dilaksanakan dengan kerjasama agensi kita lah. Saya cerita satu persatu tentang pelaksanaan peranan yang dimainkan oleh agensi. Saya ambil contoh Balai Seni misalnya, dia akan menyediakan kolom 10 kali 10, ya, di tempat di tapak, dan juga diadakan di bawah balai juga bengkel seni mini kolom. Bagaimanakah kita nak membuat kolom itu? So, mana kita akan sama belajar, dan demo dan bengkel seni melukis dan berwarna bertemakan di Bali. So, dari segi colouring dan sebagainya itu adalah memberi satu yang berbeza daripada pahaman kita, ya. Dari segi Arkib Negara diadakan pameran di mana sorotan gambar-gambar perayaan di Bali sekitar 1990-an hinggalah 2020. Ini adalah sambutan yang dia ada, mana kita akan dapat flashback. Dan di samping itu Jabatan Museum juga akan mempamerkan antaranya adalah sambutan yang dianggap dilaksanakan oleh sahabat-sahabat ataupun masyarakat India kita. Contohnya Taipusam, selain pada di Bali lah, Taipusam, Taiponggol, Onam, Kartiga Tibam, dan Tahun Baru Tamil. So minta maaf lah kalau sebutan tu lagi sikit, ya. Di samping itu Jabatan Museum juga akan melaksanakan demonstrasi seni Inai Henna, ya. Kalau yang berminat untuk conteng-conteng tangan tu dijemputlah, ya, ke pameran tersebut. Dan juga DIY craft column. Ini sebahagian daripada usaha kita untuk menyemarakkan lagi seni budaya masyarakat India. Jabatan Warisan ini kalau nak merasai makanan warisan masyarakat India, kita akan dapat rasa lihat sendiri macam mana kuih muruku itu dibuat, Neyundai, ya, Keledai. Itu saya sebut. Saya minta maaf lah sahabat India kita kalau sebutan tu tidak betul, ya. Dari segi tosai, masalode, nasi merah ini sudah pasti, putu mayam dan manisan. Ini adalah sebahagian daripada makanan warisan yang kita sajikan juga kepada tetamu-tetamu yang hadir sempena dengan majlis sambutan. Dan
Dan pihak KRAF pula akan buat demonstrasi kraft seramik India, yang mana kita tampilkan khas adik guru kraft seramik Selangor, iaitu Encik Ramadas, anak lelaki Wanda Salam. So dia akan memperlihatkan bagaimana demonstrasi kraft seramik India. Dan di samping itu kita ada interaktif kraft batik, ya. Batik memang kita sudah biasa, tetapi penampilan orang yang usahawan inkubator itu sendiri, ya. Kita tampilkan Encik Abdul Halim Mahmud Mansur, ya, daripada syarikat Budak Craft Enterprise untuk sama-sama dengan kita. Dan agensi-agensi lain seperti Tourism Malaysia akan mempromosikan pakej cuti penjawat awam dan pesara yang baru dilancarkan di Kelantan baru ini. Dan Akademi Seni sudah pasti Aswara akan menampilkan human statue, berkonsepkan masyarakat India. Dan dia di samping itu akan adakan juga jualan buku terbitan Aswara. Dan agensi yang kedua, yang terakhir, perpustakaan. Kita biasanya perpustakaan, kita pergi ke perpustakaan, tetapi bagaimana kita nak wujudkan perpustakaan di sudut di bahagian rumah kita. Jadi ini akan ditunjukkan contohnya oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Yang terakhir, Hotel Sri Malaysia, yang mana akan diadakan jualan istimewa promosi pakej bilik oleh rangkaian Hotel Sri Malaysia. So itu adalah pengisian yang akan menyemarakkan suasana sambutan Deepavali 2021. Wow, sangat menarik. Saya dengar pun teruja sebenarnya, terutama untuk kita mendapatkan masakan-masakan asli, masakan-masakan warisan, terutamanya mereka yang berada ataupun dikasihi kaum India ini. Mungkin sedikit harapan daripada doktor bersempena dengan sambutan ini, atau mungkin sedikit nasihat jelas, sebab kita dalam pandemik kan, takut nanti lama-lama bila ada 500 orang ataupun 1,500 orang dalam satu kawasan tu terlupa, dan sebagai sedikit nasihat ataupun harapan daripada doktor lah untuk mereka yang bakal menghadiri ke rumah terbuka nanti. Terima kasih. Kita mengharapkan program Deepavali 2021 ini menjadi ukuran, ya, kepada pelaksanaan program-program berskala besar, perayaan besar pada masa akan datang. Sebab itu dari segi aspek SOP, suka saya mengingatkan supaya rakan-rakan yang menghadiri program hari tersebut sentiasa mengambil kira SOP seperti memakai mask, penjarakan sosial, dan juga sentiasa mencuci tangan dengan sanitizer. Dan pada masa yang sama juga memastikan bahawa kita tidak orang kata lalai dengan aspek penjarakan tu. Sebab kita selalunya ambil mudah, ya. Tetapi inilah harapan saya, kejayaan Deepavali MRTM Deepavali ini adalah menjadi harapan kepada kita supaya pada masa akan datang kita boleh mengadakan program ini secara berskala yang lebih besar, dan di mana dari segi aspek SOP itu masih kita kekalkan. Dan juga kita menjangkakan bahawa yang datang itu walaupun sudah biasa dengan norma baharu, tetapi kita mohon supaya orang ramai bekerjasama, terutama dalam pra-pendaftaran, kehadiran, mematuhi SOP yang ditetapkan. Dan sudah pasti dalam suasana perayaan ini kita ada juga pemantau untuk membantu kita mengingatkan kita semua. Contohnya kita ada 70 sukarelawan untuk memastikan bahawa penjarakan sosial dan sebagainya berlaku. Di samping itu kita juga dapat kerjasama daripada pihak PDRM, pasukan rela untuk membantu kita memantau. Pasti ramai sebenarnya pihak yang akan turut bekerjasama untuk membantu memastikan kelancaran program RTM Deepavali ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terima kasih kepada Dr. Tan Awang Besar bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Deepavali bagi tahun 2021. Sama-sama. Terima kasih, Dr. Baik.